Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara topik yang ramai orang request ialah Abi Cerah, boleh tak kongsikan cara-cara untuk jaga bateri laptop supaya bateri tu jadi tahan lama? Dan berkenaan dengan topik ini, ada banyak nasihat-nasihat jurujual, petua, orang tua-tua yang mana ada setengah tu betul, ada setengah tu macam tak up to date dan ada setengah tu totally salah lah. Saya ada tanya technician Asus berkenaan dengan masalah ni dan saya akan kongsikan jawapan dia dalam video kali ini. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni, kami cerita tentang IT, tentang PC, tentang laptop, tentang smartphone, tutorial hari-hari. That's why anda tak boleh miss. Anda kena tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Basically, dalam video kali ini ada dua topik yang saya ingin bincangkan. Yang pertama, bagaimana kita nak guna laptop tu supaya bateri dia tak drain laju sangat. Dan yang kedua, bagaimana kita nak jaga bateri laptop tu supaya jangka hayat dia jadi lagi panjang. Ataupun dalam bahasa pasar dia, bagaimana kita nak jaga bateri laptop kita daripada cepat kong. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda tentang warranty bateri, sebab warranty bateri dia sedikit berbeza dengan warranty laptop. Katakan laptop yang anda beli tu warranty dia 3 tahun, tapi hakikatnya warranty untuk bateri hanyalah 1 tahun ataupun 1 tahun setengah sahaja. Dan yang kedua, warranty bateri ni dia tak termasuk dengan kong tadi. Kalau bateri kita kong, kita tak boleh claim warranty. Tapi kalau bateri tu dia ada factory defect. Sebagai contoh, bila kita charge dia, dia hanya pergi sampai 95% sahaja. Dia tak pergi lebih dari tu. Yang tu kita boleh claim warranty. Atau contoh yang kedua, kita baru sahaja charge dia sampai 100%. Kita guna untuk layan YouTube, tengok video Mona Lisa 7 minit sahaja. Tiba-tiba bateri drop sampai 10%. Yang tu pun kita boleh claim warranty lah. Cuma kalau bateri tu kong disebabkan penggunaan kita yang lama, 1 tahun sebagai contoh, yang tu tak boleh claim warranty. Okey, itu tentang warranty bateri. Persoalannya sekarang, bagaimana kita nak check bateri yang kita guna tu, laptop yang kita guna tu, bateri dia kong ataupun tidak? Boleh ke check? Jawabnya yes, boleh check. Dan cara dia simple sahaja, anda pun boleh cuba buat. First kali, anda buka command prompt as admin, kemudian anda type power cfg /battery report dan juga tekan enter. Anda akan dapat mesej yang battery report dah pun disimpan dekat mana-mana. Macam saya punya, dia save dekat C, file Windows, System 32, dan dalam ni kita boleh jumpa file battery report HTML. Kalau kita buka, kita akan nampak semua benda yang saya sedang tunjuk kepada anda ni lah. Atas sekali kita boleh nampak detail PC kita atau laptop kita. Lepas tu bawah dia ada installed batteries. Dekat sini kita boleh tahu dah kesihatan bateri kita dengan bandingkan design capacity dengan full charge capacity. Design capacity ni maksudnya kapasiti yang kilang buat untuk kita, manakala full charge capacity ni ialah kapasiti bateri ketika report ni dikeluarkan. Kalau kapasiti bateri kita ketika ni 100% dan dia sama dengan design capacity, bermaksud yang kita punya bateri masih lagi sihat walafiat. But lagi bagus kalau laptop kita boleh tunjuk cycle count, sebab itu yang akan tunjuk berapa kali lagi laptop kita boleh full charge dia. Cuma tak semua laptop mampu tunjuk benda ni, and saya dah check dekat Microsoft, ada orang boleh selesaikan masalah ni dengan cara update driver, ada orang tak boleh buat. That's why bagi saya, kita tak boleh baca cycle count pun tak ada masalah lah. Dan dekat bawah sekali, kalau anda scroll ke bawah tu, anda akan jumpa battery life estimates. Dekat sini kita boleh check dengan lebih detail sama ada bateri kita dah kong ataupun tidak. Kalau active full charge sama dengan active design capacity, bermaksud yang bateri kita sihat walafiat lah. Apa yang kilang nak bagi kepada kita, itulah yang kita dapat sekarang. Macam yang saya ni, bateri life masa mula-mula OS diinstall masuk, dia dalam 1 jam 59 minit dia punya ketahanan. So sekarang pun bateri masih lagi 1 jam 59 minit. Ukuran dia tu memang ada ukuran mereka tersendiri. Alright, sekarang saya nak anda tengok balik muka yang kacak bergaya ni.
Ring, 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 ring. Sebab saya nak kongsikan dengan anda cara untuk jimatkan penggunaan bateri. Dia punya konsep simple je. Makin banyak power yang digunakan oleh laptop tu, makin cepatlah bateri tu drain. Dan yang pertama sekali, jangan guna software yang prosesor ataupun grafik demanding. Yang guna prosesor dan juga grafik card gila-gila macam game lah. That's why kalau anda nak main game, jangan guna bateri. Cucuk power adapter masuk ke dalam laptop anda. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena rendahkan brightness display anda. Benda ni betul-betul mainkan peranan. That's why kalau anda just sekadar guna bateri, tak ada power adapter, saya nasihatkan kepada anda rendahkan brightness ke 50% ataupun lagi rendah based on apa yang anda nampak lah. Tapi jangan rendah sangat sebab dia akan merosakkan kesihatan mata anda. Carilah maybe anda sesuai 30%. Macam saya sendiri, saya lebih suka dengan 25% macam tu. Jangan guna lebih dari 50% sebab dia akan makan bateri kita kau-kau jugalah. Ada orang kata, kalau rendahkan resolution laptop macam mana habis cerah? Kalau anda full HD ke yang paling rendah, 360p macam tu, dia tak bagi kesan yang banyak. Tapi kalau laptop anda 4K, anda rendahkan dia ke 360p, yang tu akan bagi kesan yang signifikan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau laptop anda tu ada backlit LED, ada keyboard tu menyala, tak kisahlah RGB ke, warna putih sahaja ke, warna merah sahaja ke, tutup lampu yang ada dekat keyboard anda sebab benda tu memang mainkan peranan dalam penggunaan bateri itu sendiri. Saya tak nafikan kalau kita bercakap tentang PC, kewujudan LED ataupun RGB dan sebagainya tu tak memberi kesan langsung terhadap power supply kita. Tapi bila kita bercakap tentang bateri ni, dia memang akan bagi kesan dan kesan tu agak besar. Sama juga kalau anda ambil laptop anda ambil satu biji wireless, bukan wireless mouse tapi wired mouse yang ada RGB, matikan LED yang ada dekat mouse anda sebab benda ni pun dia akan makan bateri lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang nasihatkan kepada kita dulu-dulu, dia kata kalau tak nak guna laptop tu, maksudnya kita just nak biarkan laptop tu dekat situ sahaja, kita nak on dia, jangan matikan wifi, matikan bluetooth, which is secara teorinya betul sebab kalau kita turn on wifi, dia akan mencari-cari signal yang nak guna ataupun maybe dia ada nak download software dekat belakang dan sebagainya, so dia akan guna power dari bateri kan. Tapi sayangnya fakta ni dah tak valid lagi untuk tahun 2021 sebab modul wifi ataupun modul bluetooth yang ada dekat laptop sekarang dah up to date, dah advance gila dan dia tak makan power yang besar bila mana kita tinggal dia duduk tidur dekat situ. Oh ya, sebut tentang tidur ni kan, ada satu tweet yang viral satu ketika dahulu oleh seorang awek ni. Awek ni kata kalau kita tak nak guna laptop, jangan tinggalkan dia dalam keadaan sleep. Sebaliknya, shutdown terus ataupun guna mode hibernate. Sebab bila sleep ni, laptop kita masih lagi berfungsi dan dia akan merosakkan bateri kita. Which is, kalau kita bandingkan sleep dengan hibernate secara side by side macam tu, betul, saya tak nafikan dia boleh rosakkan bateri laptop. Tapi kalau kita tengok pada satu big picture, kita tengok dalam satu jangka masa yang lama, hakikatnya sleep dan juga hibernate ni tak memberi kesan yang besar ataupun tak mempengaruhi ketahanan bateri itu sendirilah. Kita kena faham apa beza sleep dan juga hibernate. Okey, sleep ni dia macam ni oh. Katakan kita buka 10 file. Kita buka 10 file dan kita buka Adobe Photoshop dan kita ada buka Google Chrome. Dan bila kita tekan sleep, semua benda tadi akan disimpan ke dalam RAM, which is memori sementara. Kalau anda pernah tonton video saya tentang apa itu RAM dan bagaimana RAM berfungsi, anda tahu yang untuk memori sementara ni beroperasi mesti ada power yang disupply kepada dia. Bermaksud laptop kita walaupun kita nampak display dia mati, hakikatnya ada bateri digunakan untuk hidup, untuk pastikan RAM tu hidup supaya memori tadi kekal. So bila kita turn on balik, kita boleh guna 10 folder, satu Google Chrome dan juga satu Adobe Photoshop tadilah. Manakala untuk hibernate pula, dia akan simpan data-data tadi ke dalam memori kekal, ke dalam hard disk kita
and kita boleh cut terus elektrik. Tak ada elektrik mengalir langsung bila mana kita set kepada hibernate mode. Bila kita turn on balik, kita akan dapat balik 10 folder Adobe Photoshop dan juga Google Chrome tadi. Untuk shutdown dan juga hibernate ni dia macam kita bila kita turn on dia akan kembali kepada yang tadi, tapi bila shutdown, bila kita masuk ke dalam Windows dia kosong. Kita macam restart kita punya PC lah. So itu beza dia. That's why sleep dan juga hibernate ni dia memang ada sedikit perbezaan, tapi untuk satu jangka masa yang lama tak ada isu langsung pun sebenarnya. Dan cara yang paling berkesan untuk jimatkan penggunaan bateri ni tak lain dan tak bukan kita set PC kita tu kepada power saver mode. Orang kita fikir macam kalau set kepada balance mode dah mencukupi, which is saya tak nafikan kalau nak dibandingkan dengan full performance mode, memang balance mode dia tak guna power banyak sangat. Tapi kalau kita nak bandingkan balance mode dengan battery saver mode, dia punya penjimatan tu langit bumi lah bosku. Untuk power saver mode ni banyak in background software akan di pause ataupun dipadamkan. That's why dia mampu jimatkan bateri tu dengan satu jangka masa yang lama gila. Orang kata power usage tu berada di tahap yang paling rendah lah. Dan bila kita bercakap tentang bateri kong ni, macam mana kita nak elakkan bateri kita cepat kong, dia akan berkait dengan cycle bateri tu sendiri. Berapa kerap kita cas bateri tu dari 0% hingga 100%. That's why ada orang ajar kita supaya bila bateri tu dah capai tahap 20%, jangan guna dia. Sebaliknya ambil power adapter, charge dia bagi 100% balik. Jangan tunggu 0% baru nak charge dia, sebab kalau nak dikira-kira 0% hingga 100% dia punya cycle count lagi laju kalau nak dibandingkan 20% hingga 100%. So itu tips yang pertama. Yang kedua pula, selalu juga orang tanya saya, Abi Cerah, adakah kalau kita guna laptop tu dan kita charge dia dalam masa sama benda ni berbahaya? Which is kalau anda tanya soalan ni pada tahun 2014, jawapan dia yes. Dia ibarat macam orang dah kenyang gila, bateri laptop kita dah 100%, tapi kita cucuk lagi power adapter masuk dia, ibarat macam orang dah kenyang gila, perut dia dah membuntal ke depan, dan kita swap lagi makanan. Kita bagi dia makan McD, kita bagi makan yakiniku dari Samurai Yakiniku Bangi yang baru buka kan. Nampak ada promotion dekat situ. So kita bagi dia makan, mesti perut dia pecah punya, mesti mati punya kawan tu kan. Tapi start 2014 tu, Lenovo antara brand pertama yang perkenalkan sistem auto cut off. Maksudnya bila bateri tu dah capai 100%, walaupun kita cucuk power adapter masuk, bateri elektrik tak akan masuk ke dalam bateri tu. Dia dah fix dekat 100%, so dia tak akan merosakkan bateri. Dan that's why anda boleh tengok makin dari 2014 tu ke hadapan 2015, 2016, makin banyak bateri built-in dah. Dah tak jumpa bateri yang kita boleh cabut. Even untuk sekarang kan, untuk Asus, untuk Lenovo, kita boleh set berapa persen maksimum bateri yang nak dicas masuk ke dalam laptop kita. Sebab dia berkait rapat dengan cycle count tadi lah. Dia tak nak bagi penuh 100%. Dia nak limit kepada 80% sahaja. Kita letak dia 10 jam ke 20 jam ke, bateri untuk laptop kita, dia maksimum dia akan naik 80% sahaja. Untuk Asus, untuk Lenovo dan sesetengah brand lain, kita boleh buat benda tu sampai level tu bosku, teknologi tentang bateri tu. Sorry. So ada juga brand macam Asus kan, untuk jaga ketahanan bateri ni, untuk elak bateri cepat kong, dia buat satu sistem yang mana kalau kita cas dia dari 95%, kita cucuk power adapter masuk, dia tak akan naik ke 100%. Itu dia punya sifir. Tapi kalau kita rendahkan bateri dia ke 94%, dia akan naik ke 100%. Nampak tak? Sedikit perbezaan. That's why ada sesetengah orang dia fikir macam laptop dia rosak. Kenapa bila bateri 98% dia cucuk power adapter, bateri dia tak naik ke 100%. Jangan risau, anda rendahkan lagi bateri anda ke 94%, anda cucuk power adapter, insya-Allah dia naik ke 100%. Apa-apa pun, dia punya tips last sekali supaya elak bateri kong ni, jangan guna di tempat yang panas. Jangan sesekali guna di tempat yang panas. Kalau bawah matahari tu, elakkan guna laptop lah. Sebolehnya elakkan guna laptop. Bukan bateri saja akan rosak, benda-benda lain pun akan rosak juga. Itu saja dari saya. Saya harap dengan video ni mampu memperjelaskan kepada anda beberapa persoalan yang selalu bermain di minda anda berkait dengan bateri ini. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kongsikan pada kawan-kawan yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar apa? Jumpa lagi.